Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para tetamu Allah, para peziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati lagi dimuliakan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hajah. Apa khabar semua, sihat ya? Okey, baik. Hari ini merupakan hari yang kedua kita nak bercerita berkaitan dengan hari kedua. Apakah yang akan berlaku umrah bersama dengan Andalusia bagi penerbangan saya yang baru berlalu lepas ni, sebelum ni. Dan tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan lah untuk penerbangan tuan-tuan yang akan datang. Okey, baik. Adapun untuk ziarah di Madinah, hari ni ziarah di Madinah tertakluk kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pegawai Andalusia di Madinah. Ada perubahan-perubahan tak sama lah, tetapi kurang lebih ianya sama. Yang tak sama mungkin hari ni ke hari esok ke, itu je. Tapi lazimnya beginilah ya. Dan untuk maklumat tuan-tuan, umrah bersama Andalusia dia ada ziarah-ziarah yang memang ada yang termasuk dalam package. Ada ziarah-ziarah yang tidak termasuk. Ini adalah umrah ataupun ziarah-ziarah tambahan. Kan, ziarah tambahan. Jadi bersama dengan Ustaz Saifullah Nasri, kita ada buatlah beberapa tempat-tempat ziarah tambahan yang jemaah sanggup tambah bayar. Kan, untuk pengalaman umrah sendiri, apa semua kan. Pengalaman ziarah sendiri. Al-maklum lah tuan-tuan. Tuan-tuan dah terbang jauh kan, ribuan batu datang ke Mekah, Madinah, apa semua. Banyakkan ikuti program-program yang mutawif. Kalau Mutawif Andalusia ada sediakan apa semua ni, ikutlah kan. Keluar dalam 4-500 tuan-tuan. Nak dibandingkan dengan ziarah-ziarah yang kita buat apa semua tambahan-tambahan ini, yang tuan-tuan kadang-kadang pergi dengan orang lain pun belum tentu dapat apa semua. Bahkan kalau tuan-tuan pergi dengan Andalusia sekalipun, kalau lain mutawif mungkin tak bawa. Tapi kalau tuan-tuan pergi dengan Ustaz Saifullah Nasri, insya-Allah kita bawa beberapa ziarah-ziarah tambahan. Baik umrah pun kita bawa umrah tambahan lebih, baik ziarah pun kita bawa ziarah tambahan yang lebih sikit. Jadi penuhi masa dengan program-program aktiviti yang terbaik, insya-Allah. So semalam kita baru sampai 4 hari bulan, kita baru sampai malam, tak ada apa-apa aktiviti. So hari ni 5 hari bulan 5 hari bulan Januari. Hari yang kedua tuan-tuan berada di bumi Madinah Al-Munawwarah. Ya. Baik, hari ini kita ada ziarah luar Andalusia untuk ziarah luar kota Madinah. Yang ini termasuk dalam package. Boleh jadi hari kedua tuan-tuan ziarah luar kota Madinah. Boleh jadi hari yang ketiga tuan-tuan ziarah luar kota Madinah. Tertakluk kepada jadual yang telah ditetapkan oleh pihak pegawai di Madinah. Untuk penerbangan saya SV04 Jan 2022 bas 4 dijadualkan pada hari yang kedua untuk ziarah luar kota Madinah ataupun ziarah luar Madinah. Yang pertama sekali tuan-tuan, kita akan berkumpul pada jam 7.30 pagi. Bermakna tuan-tuan sembahyang subuh pagi tu apa semua, balik solat subuh, makan, minum, pergi balik, naik bilik, buang air lah apa semua, clearkan apa semua, siap berwuduk, itu yang pastinya. Okay? Turun di lobi 7.30 pagi dan berada di ruang lobi. Siap berwuduk. Sebab apa siap berwuduk? Sebab tuan-tuan akan menuju ke Masjid Quba. Itu destinasi yang pertama. Kata Nabi SAW, "Man tatahhara fi baitihi fa'ata Masjidil Quba fa shalla fihi salatan falahu ajrun umrah." Barang siapa yang berwuduk di rumahnya, di kediamannya, di hotelnya, di tempatnya, maka datanglah dia ke Masjid Quba, solat 2 rakaat, maka dapat pahala umrah. Oleh itu tuan-tuan, nak dapat satu pahala umrah free, Allah nak bagi dengan syarat wuduk mestilah daripada kediaman dia. So kita pun wuduk di hotel apa semua, siap wuduk, jaga wuduk. Kemudian kita datang bas apa semua, kita naik bas. Naik bas ikutlah, bas 1, bas 2, bas 3, bas 4 ikutlah bas ya. Kemudian naik bas, kita akan mulakan dengan doa sapa. Subhanalladzi sakhkhara hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun bla 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 bla. Dan kita akan ceritalah sikit taklimat apa semua. Dan kita menuju terus ke Masjid Quba. Sampai Masjid Quba, kita akan turun. Dan tuan-tuan ingat, kita punya bas ini parking di mana, turun di situ, naik semula di situ. Ya. Takut bila kita turun, tak ada bas lagi. Kita bas pertama. Kan petang balik, penuh bas. Mana satu bas aku. Sebab tu kena ambil gambar bas. Ambil nombor plate bas. Ambil gambar mutawif depan bas. Gitu. Kan, supaya
tahulah kan kat mana kedudukan bas kita apa semua. Kita akan maklumkan. Cuma jemaah dengan adanya handphone, apa guna handphone mahal-mahal, anak belikan Android apa semua, ambil gambar kan mana kedudukan si bas, apa tandanya kiri kanan kan apa semua, ambil lah gambar kan. Besok balik hotel dah tak ada benda, buang, delete lah balik gambar tu, benda boleh delete. Apa ada masalah, bukan pakai filem. Kan, pakai gambar handphone. Jadi senang ambil gambar apa semua senang. Okay. Kemudian dah turun kat situ, naik semula di situ. So kita bagi masa tuan-tuan untuk solat 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat solat duha, dah tu kan tahiyatul masjid dengan solat duha sudah. Banyak lagi jarang siapa nak pergi ni. Jadi kita buat 2 solat je. Tahiyatul masjid dengan solat sunat duha. Kemudian tuan-tuan dah habis mayang apa semua, kita bergambar beramai-ramai depan Masjid Quba, lepas tu naik balik bas. Naik balik bas, kita akan menuju pula destinasi yang kedua, iaitu ladang kurma masjid. Kan itu je lah ladang kurmanya. Kalau mana tuan-tuan tengok video saya ni, ladang kurma lain pula Ustaz. Kan bukan masjid punya lah. Osman punya pula. Kan contoh. Tak kisah ladang kurma apa pun, lazim je anda usah bawa lah ke ladang kurma. Kan masjid ke, Ahmad ke, apa pun. Nanti, tak kisah situ. Yang penting, yang destinasi yang kedua adalah ladang kurma. Jadi tuan-tuan ada peluang untuk merasai kurma, macam-macam kurma ada, rasa halal. Dia akan sebut gitu. Yalah ayah ada ibu, rasa halal. Kan halal dicoba. Kan gitu. Yang jual pun kadang-kadang orang Indonesia kan, Pakistan apa semua, Bangla. Jadi boleh rasa apa semua. Kalau minat boleh terus bungkus kan, terus beratur untuk bayar. Ya. Kita bagi pesan lah pada jemaah supaya meeting siap-siap bila nak beli berapa banyak kurma ke apa semua ni, kacang ke apa ke, kacang bijak ke, kacang kajus ke, macam-macam kacang ada, macam-macam coklat ada, macam-macam jenis kurma ada. Meeting siap-siap malam itu sebelum nak pergi esok jalan luar ni. Jangan dah sampai-sampai baru nak mesyuarat tingkap kan. Memang nak beli siapa ni? Kita nak belikan untuk mak awak 1 kilo, ayah saya 1 kilo. Lepas tu saudara mara mendatang pula kan. Cik Bedah. Cik Bedah pun 1 kilo juga kan ni. Tu, cikgu tu, jiran kita. Dia nak meeting. Dia nak meeting kat depan pintu masuk ladang kurma ni kan. Tahu-tahu dah habis 1/2 jam. Kita bagi masa kurang lebih 40 minit aja kurang lebih kan. Nak membeli lagi, nak mesyuarat tingkap lagi kan. Jadi mesyuarat siap-siap belah malam. Kalau boleh mesyuarat siap-siap di Indonesia lagi. Dah ada senarai dah. Tahu sampai aja beli terus. Nak ajwa, nak rumah apa, anba, nak beli sapawi. Beli siap kacang banyak, kacang bijak banyak. Beli yang mana patut ajalah kan gitu. Kalau tuan-tuan setakat macam ajwa ke, amba ke, safawi ke, itu semua Malaysia pun ada kan. Saya sendiri pun ada juga jual. Kalau tuan-tuan nak kan kurma ajwa asli tanah haram Madinah, daripada Aryaf Madinah, daripada Uhud, ladang Uhud, ajwa, anba dan juga safawi. Saya sendiri pun ada jual kat Malaysia ni. Original daripada tanah haram Madinah. Siap post lagi ke rumah. Harga kurang lebih aja kan. Tak payah nak pening-pening bawa kilo-kilo lebih. Kan? Jadi boleh hubungi saya insya-Allah kan. 013 450 3230. Ni promosi sikit ni. Okey baik. Kemudian dah beli apa semua, tuan-tuan boleh ambil gambar dekat belakang kedai lah. Kedai tu dia ada ladang kurma apa semua, nak ambil gambar apa semua. Ambillah gambar beramai-ramai dengan jemaah, dengan mustawid apa semua. Kemudian belilah barang dan beratur untuk bayar. Ya. Habis semua dah beli barang ke apa semua, tuan-tuan boleh naik bas menuju ke Uhud. Ya. Sampai ke Uhud, tuan-tuan boleh turun ke Uhud dan melihatlah ini di Jabal Uhud. Nanti mereka akan ceritalah kan, Jabal Uhud kat belakang ni 7 km panjangnya apa semua. Depan dia ada satu bukit kecil namanya Jabal Rumah. Berlaku perang Uhud ni pada sekian-sekian bulan, bla bla bla, siapa berlawan siapa, detail lah apa semua. Jemaah diberi masa untuk panjat bukit Jabal Rumah tu apa semua, nak bergambar ke apa semua sila. Nak pergi ke makam syuhada Uhud pun boleh, bagi salam kan dan sebagainya. Kemudian naik bas semula, kita akan pulang semula ke hotel melalui Masjid Qiblatain dan juga Masjid Khandaq. 2 masjid ini kita lalu aja, tak turun lalu aja. Okay? Kemudian sampai di hotel, tuan-tuan jangan lupa dah beli barang apa semua, segala kacang, segala apa semua nenek tadi tu, pastikan semua dah ada, bawa turun kan. Jangan tinggal dalam bas. Sebab apa? Sebab itu bas dia pergi tak kembali kan. Jadi kalau tertinggal apa semua, kacang, kurma apa semua, jadi hak milik bas. Oleh demikian, pastikan jadi kalau tuan-tuan nak senang apa semua, malah nak angkut bonjut kiri kanan plastik sampai sakit tangan, bawa hand carry yang Andalusia tu. Hand carry yang kecil tu, kosongkan, angkut bawa naik bas sekali.
Jadi bila dah beli, isi dalam hand carry. Sampai ke hotel, tarik aja naik bas. Gitu. Tarik aja naik ke bilik. Turun bas, tarik naik ke bilik. Beres itu. Okay, baik. Kemudian, sampai di hotel. Alhamdulillah. Okey, baik. Sampai di hotel, kurang lebih dalam pukul 11 pagi, 11.30 pagi kurang lebih lah. Kan? So, tak ada apa-apa aktiviti. Tuan-tuan ada masa lapang. Time masa lapang. Zohor boleh pergi masjid. Kan petang tak ada apa-apa aktiviti. Malam pun tak ada apa-apa aktiviti. Tengoklah pada jadual Andalusia. Kan? Tengok pada jadual Andalusia. Untuk tim saya buat ziarah tambahan. Kita pergi jalan-jalan lah. Kan kita pergi pusing-pusing. Kan kita bawa jemaah ke Bukit Magnet. Kan tengok-tengok lah apa yang ada kat sana. Kan kita bawa ke Biru Izik. Kan kita pergi solat asar di Masjid Quba. Itu belah petang. Tengoklah pada aktiviti. Kalau tak ada apa-apa aktiviti tambahan, tuan-tuan boleh rehat aja. Kan semayang, makan, balik, rehat, tidur apa semua. Asar pergi balik masjid, apa semua balik, rehat. Gitulah. Dan untuk jadual saya, hari yang kedua ni juga, malam ada masuk ke Raudah. Ya, masuk ke Raudah. Jadi tuan-tuan ada peluang bersama dengan Iktamarna Business Andalusia untuk masuk ke Raudah berjemaah. Satu bas ni. Satu kapal terbang. Kan 5 bas ni, 4 bas ke 5 bas ni, tadi yang masuk grup dengan 4 Januari ni, akan dapat masuk ke Raudah pada hari yang kedua ni belah malam. Dijadualkan pada jam 9.30 malam. Maka lepas isyak dalam jam 8.45, perempuan dah kumpul. 9 malam pun lelaki dah kumpul apa semua. Semua pun dah ada wuduk ke apa semua. Kita akan menuju ke Masjid An-Nabawi, ke bahagian hadapan sekali untuk masuk ke Raudah. Maka yang perempuan akan diiringi dengan ustazah. Perempuan akan diiringi ustazah, lelaki akan diiringi oleh para jemaah dan diiringi oleh mutawif-mutawif di samping dengan pegawai muassasah daripada Saudi. Iringilah kita masuk escort. Sampailah pintu Masjid Nabawi, lepas masuk dalam. Sebab dia lepas pukul 9 malam dia tutup lah. Pintu gate Masjid Nabawi tutup. Melainkan mereka yang ada urusan untuk Raudah saja. Melalui sama ada Iktamarna individu ataupun Iktamarna bisnes. Untuk Iktamarna individu, lazimnya bila malam ni penuh. Merah dah penuh. Kadang-kadang tak ada slot pun. Jadi gunanya Iktamarna Business Andalusia memberi peluang kepada jemaah setidak-tidaknya satu kali untuk masuk ke Raudah Nabi. Ya. Jadi kita pun follow lah. Follow pegawai muassasah, follow ustazah, follow mutawif. Kita akan pergi ke pintu depan sekali Masjid Nabawi. Perempuan akan diiringi ustazah. Tapi kita tahu kena ingat, hajah-hajah kena ingat bahawa ustazah dia bukannya jemaah. Dia boleh mengiringi sampai luar pintu masjid sahaja. Ya, lepas tu jemaah sendiri masuk ke dalam masjid tanpa diiringi dengan ustazah. Ustazah kita kadang-kadang cuba nak minta masuk tapi tak dapat. Kerana dia ada nama yang dibaca sorang. Jadi kalau berlaku kelewatan ke apa semua, harap-harap jemaah sabar menunggu. Ya. Ni dah baru-baru ni pun ada juga. Yang jemaah saya ni pun ada kecoh dah. Ya. Ustazah yang mengiringi tak ada. Mana ustazah pergi? Dah lari ke? Kan? Tak nampak dari tadi apa semua ni. Ustazah tak boleh masuk masjid. Jemaah wanita kalau kena tunggu sampai sejam, 2 jam, 2 jam setengah, sampai kadang-kadang 3 jam tunggu. Tunggu aja, duduk. Pegawai jemaah, pegawai Masjidil Haram, pegawai Masjid Nabawi yang mana jaga, dia bagi bangsa-bangsa lain masuk dulu apa semua. Kadang-kadang jemaah Malaysia kita ni yang perempuan macam didiskriminasi, kan? Memang itu lazim berlaku, lazim berlaku. Tapi kita ni jemaah Malaysia kita ni terkenal dengan perangai yang behave, tenang, tak cepat melatah. Tapi berlaku dalam grup saya ni, dalam grup untuk penerbangan ni, ada jemaah bising dah. Kan mana pegawai Andalusia tak bertanggungjawab ke apa semua, apa yang jadi. Ni tunjuklah gambar mak kita ni dah terbaring, terjelepuk, baring apa semua. Tapi itulah yang lazimnya berlaku tuan-tuan. Itu lazim berlaku tu, gitu tu. Yang penting kita duduk je. Yang mana jemaah-jemaah yang nak ke tandas apa semua, maklumkan aja. Nak ke toilet, lepas tu boleh masuk balik. Kan? Cuma, sabarlah. Kan? Sabar betul. Oleh demikian, pegawai kita, ustazah kita akan tunggu kat luar lah. Tunggu kat luar ke apa semua. Untuk handle bahagian perempuan.
Cuma yang mana jemaah perempuan bila masuk ke dalam, dia bukannya jemaah maka tak boleh masuk dalam. Maka jemaah wanita boleh masuk. Ustazah memang tunggu kat luar je lah. Kalau jemaah dia keluar apa semua, ustazah tolong handle lah untuk masuk balik ke apa semua. Tapi ustazah tak boleh masuk. Kan beza dengan mutawif. Mutawif kita ni, kita mutawif merangkap jemaah juga kan. Kita dapat gelar biru ni, so kita boleh masuk. Jadi jemaah kita handle. Tapi jemaah lelaki tak sama macam jemaah perempuan. Berbeza betul pengurusan. Jemaah lelaki, kita sampai ke depan, kemudian kita beratur lah. Kita beratur, tunjukkan. Tunjuk gitu je kan. Maksudnya ada berapa ramai jemaah. Tunjuk kertas, ni dia semua kan. Jemaah kita kan. Dok tengok pun berapa. Dia tanya berapa ramai, lepas tu bagi 2. Itu je. Lepas tu kita beratur. Dan dia dalam raudah lelaki sekarang ni, dia dah siap dah. Dia punya grup-grup dia. Kan, manakah sekarang ni dah memang solat pun menjarakan. Jadi di kawasan yang belakang imam ni untuk solat biasa tak boleh. Dia memang buat grup-grup untuk jemaah-jemaah raudah ni. Jadi grup yang masuk pertama untuk jemaah lelaki sini, yang kedua sini, 3 sana, 4 depan, 5 tepi. Kemudian dah masuk dalam Nabawi ni, tapi belum masuk raudah lagi. Tunggu dulu. Lepas tu dia ikutlah turutan. Ikut turutan. Ikutlah turutan apa semua. Tapi kita dapat turn. Tapi perempuan kadang-kadang orang kata sampai, kami tengok ustaz, orang sampai tu lewat, tapi dia dapat masuk dulu. Macam orang perempuan Malaysia kita ni didiskriminasi lah, diketepikan, ibarat gitulah kan. Tapi nak kata macam mana tuan-tuan, kan kita nak marah, tak boleh kan. Lagi dia halau keluar payah pula. Jadi cerita dia, kita sabarlah, sabar, taat, ikut ajaran ke apa semua yang dinyatakan oleh pegawai Masjid An-Nabawi ni. Sabar menunggu, sabar kan, tenang. Jangan nak mengungut-ungut, jangan nak bergaduh kan. Zikir banyak. Kalau penat duduk, baring lah kan, baring ke apa semua kan. Kalau batal wuduk, standby botol air spray untuk ambil wuduk apa semua. Tapi kalau nak terkencing tu, tak boleh buat apa lah tuan-tuan kan. Nak kencing memang kena keluar jugalah. Cuma sedaya upaya sebelum nak pergi ke Masjid Nabawi tu, buang air siap apa semua, clear. Dan kita kalau boleh kurang-kurangkan kencing ke apa semua ni. Kan gitu. Kita risau lah juga, dah keluar tak boleh masuk balik apa semua. Tapi ustazah kita akan menunggulah kat luar tu insyaAllah. Kan kalau tak ada ustazah kat luar pun, kita ada mutawif yang akan tolong bantu kita kat luar tu. Dia boleh bantu untuk uruskan keluar masuk jemaah wanita kita tadi ni. Tapi yang paling mustahak adalah kita punya senarai nama tadi tu memang dipegang oleh ustazah kita. Jadi ustazah kita akan menunggulah insyaAllah kat luar tu apa semua kan. Cuma hari tu agak kelang kabut kerana jemaah mungkin first time datang apa semua kan. Jadi dia harapkan ataupun diingatkan ustazah masuk sekali bersama dengan jemaah wanita. Hakikatnya tak, sebab mereka ini tidak mendapat gelang biru kan. Persoalan juga, kenapa Andalusia letakkan wakil yang tak ada gelang biru ikut? Mana ada mutawifah tuan-tuan hajah-hajah, mutawifah tak ada. Yang ada mutawif lelaki saja kan, mutawif perempuan tak ada. Jadi perempuan ni sebagai pegawai tugas-tugas khas Haji Andalusia dekat Mekah, Madinah ni. Jadi yang Madinah tu bertugas gitu je lah kan, akan escort, bagi penerangan apa semua. Dan dia akan menanti kat luar. Tapi sejuk tuan kan, Madinah hari ni sejuk. Hari tu pun dekat berapa, belah malam aja 15-14 Celsius kan. Jadi dah larat jugalah ustazah nak nunggu lama-lama kat luar. Ustazah pun balik lah juga. Bila kadang jemaah bila keluar, cari ustazah tak ada kan. Jadi ada sikit kelang kabut lah. Tapi kita akan cuba perbaikinya insyaAllah ya. Tapi hakikatnya ustazah tak akan mengiringi masuk ke dalam. Jemaah-jemaah sahaja yang masuk dalam. Dan sabar-sabarlah kan. Sabar banyak, zikir banyak apa semua insyaAllah ya. Kemudian masuk ke Raudah, jemaah kita dapat masuk juga. Kita minta jemaah update apa yang akan berlaku. Daripada jam 9.30 jalan kaki, pukul 10 malam masuk, sampai 12.30 barulah jemaah wanita dapat masuk ke Raudah. 2 jam 30 minit kurang lebih menanti dengan penuh kesabaran. Dapat masuk ke Raudah 10 minit sahaja, tapi menunggu tu 2 jam setengah. Sama ada tuan-tuan nak masuk Raudah ataupun tidak, itu aja. Kalau rasa diri tu merungut kan, tak nak masuk ke apa semua, tak payahlah masuk, tak payah pergi pun kan, tak payah duduk je bilik apa semua kan. Jadi saya bagi tahu kepada tuan-tuan, ni adalah gambaran awal.
Lepas ni tahu dah. Oh lah, Ustaz Saifullah kata dah 2 jam setengah kan. 3 jam kurang lebih. Kalau rasa malas nak ikut, nak tunggu apa semua, tak payah. Tunggu aja, tuan-tuan boleh apply aja melalui iktamanah individu untuk masuk ke Raudah sendiri. Tak payah grouping-grouping gini. Kalau grouping gini mungkin lambat lah. Kalau yang mana individu sendiri, iktamanah sendiri, masuk Raudah sendiri, cepat. Sebab apa? Sebab dia ikut kelompok-kelompok lain. Masuk juga bangsa-bangsa lain pun masuk sekali. Cepat sikit lah. Tapi kalau iktamanah bisnes individu, iktamanah bisnes Andalusia ni jadi lewat sikit. Sebab grouping kan, bila tengok orang Malaysia ni ramai, jadi dia tepikan dulu, dia bagi jemaah lain masuk dulu apa semua. Kita anggap macam diskriminasi lah juga untuk wanita ni apa semua kan, dipinggirkan kat tepi. Ustazah pula tak ada. Mula nak bising lah, mula nak bising. Dalam grup WhatsApp tu mula nak bising. Mana Ustaz Mutawif ni kan? Tak bertanggungjawab ke Ustaz? Kan, ya Rabbi ya Karim. Kalau kami lelaki kat luar, cegak kat luar tu pun nak buat apa? Nak marah petugas tu kan. Cepat sikit bagi jemaah Malaysia masuk. Tak boleh juga kan. Kalau saya cakap begitu kan, orang kata tak profesional pula ustaz yang bagi jawapan. Macam-macam. Jadi sabarlah kan, sabar. Itu aja. Kuncinya sabar. Lah dapat juga masuk. Dapat juga 2 jam setengah. Dapat juga masuk kan. Tapi jemaah lelaki tidak begitu. Dapat ikut turutan apa semua dan masuk 10 minit. Habis semayang apa tuan-tuan nak semayang. Solat sunat tahiyatul masjid dah buat jadi. Sebab kita masuk dulu kan, kita kat orang menunggu kan. Tahiyatul masjid dah buat dah. Dapat masuk Raudah aja, terus solat sunat taubat. Solat sunat hajat, kan? Taubat, hajat. Taubat, hajat, taubat, hajat. Itu je lah. Ulang sampailah habis 10 minit. Bila kita dah berdoa, dalam sujud kita berdoa. Tak payah doa masa duduk. Masa sujud tu, kita sujud lama-lama. Dalam sujud je lah kita berdoa. Baik solat hajat maupun solat taubat. Dalam sujud kita berdoa. Habis 10 minit, dia akan bagi, ya Allah, ya Allah, ikhlas. Malaysia, ya Allah, ya Allah. Kan, haji, sudah. Kan gitu. So kita berbangun, keluarlah kan. Kita berkeluar bagi jemaah lelaki ke depan, kiri-kiri. Kita akan melintasi yang makam Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar Al-Khattab. Bagilah salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya Khairul Khalqillah. Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Kemudian kita pun keluar daripada pintu bakeh. Selesai situ kurang lebih lah kalau jemaah lelaki dalam 11.30, 12 juga habis kurang lebih kan. Perempuan dah duduk baring-baring apa semua kan. Kita habis jemaah lelaki dah duduk luar. Sejuk tuan, tengah malam kan. Madinah hari ni sejuk. Ni bulan 1 tuan dah. Baliklah hotel. Kan muka dah ngantuk kan, dah tak larat apa semua, sejuk lagi balik. Dia mentawih pun balik kan. Takkan nak tercegak luar tu nak buat apa. Jemaah lelaki semua clear sampai dah masuk Raudah semua balik dah ya. Tapi jemaah perempuan habis masuk Raudah balik lah juga. Jadi cuma sabar je dalam tempat orang menunggu tu sehinggalah dibenarkan masuk. Kadang-kadang 12.30 1 pagi baru balik ke hotel apa semua. Jadi inilah kurang lebih apa yang berlaku pada hari yang kedua. Bermula pagi tadi kita ada ziarah luar Andalusia. Kemudian belah petang kalau ada ziarah tambahan ke mana-mana ikutlah, kalau tak ada tak adalah. Belah malam kita pergi ke Raudah melalui iktamarna bisnes Andalusia. Ya. Jadi ini boleh berubah pada hari esok, pada hari 3, hari keempat apa semua. Tapi ini cerita ni yang saya melalui pada baru-baru ni. Jadi saya ceritakan yang terkini untuk tuan-tuan. Jadi sabar dan juga tabah menghadapi apa saja cubaan. Ya, kalau penat duduk baring apa semua. Raudah ni kira ujian kecil tuan-tuan kan. Ujian kecil. Kalau itu pun dah mungut dalam grup. Dah macam nak meletup grup apa semua. Lepas tu diapi-apikan pula dengan ada orang yang mengapi-ngapikan lagi kan. Lagilah menaikkan marah ke apa semua. Yalah, bagi saya kita tak salahkan jemaah penat apa semua kan. Tetapi muhasabah diri lah. Muhasabah diri. Kita ni sebagai tamu Allah, tamu Rasulullah kan. Segan kat Nabi tu Nabi tengok kita ni apa semua, mati nak masuk Raudah pun tak sabar kan. Baru kena duduk sikit apa semua. Dah tak sabar dah kan, huha apa semua kan. Jadi oleh demikian sabarlah ya, insya-Allah. Baik, itu sajalah perkongsian saya pada hari yang kedua. Insya-Allah saya akan kongsikan lagi pada hari yang ketiga pula apa pula yang akan berlaku. Stay tune. Terima kasih pada tuan-tuan yang sudah like, share dan juga subscribe channel saya. Jangan lupa share video ini untuk maklumat-maklumat para jemaah khususnya yang pergi bersama dengan Andalusia Travel and Tours yang berhad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.